Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid? Diharapkan semua murid dalam keadaan sihat sejahtera. Saya, Cikgu Afan akan mengajar kalian subjek Bahasa Melayu yang bertajuk Menghayati Karya Sastera. Untuk pengetahuan murid-murid, tajuk Menghayati Karya Sastera ini terdapat pada muka surat 116 dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 6. Diharapkan semua murid sudah pun bersedia untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Standard pembelajaran pada hari ini iaitu 2.4.1 membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat untuk membuat ulasan dengan betul. Objektif pembelajaran pada hari ini iaitu pada akhir pembelajaran dan pemudahcaraan, murid akan dapat membaca dan menjelaskan 4 maklumat yang tersurat dan tersirat mengenai tukang kayu dan tukang besi untuk membuat ulasan dengan betul. Kedua, menulis sebuah ulasan tentang bahan sastera mengenai tukang kayu dan tukang besi dengan menggunakan ayat yang gramatis. Kriteria kejayaan pada hari ini iaitu murid berjaya membaca dan menjelaskan 4 maklumat yang tersurat dan tersirat mengenai tukang kayu dan tukang besi untuk membuat ulasan dengan betul. Kedua, murid berjaya menulis sebuah ulasan tentang bahan sastera mengenai tukang kayu dan tukang besi dengan menggunakan ayat yang gramatis. Bolehkah murid-murid menjelaskan kedua-dua kerjaya bagi tukang kayu dan tukang besi di sebelah ini? Bagus. Kedua-dua tugas ini sangatlah mencabar dan juga berisiko tinggi kerana boleh mendatangkan kecederaan sekiranya tidak mengambil langkah-langkah keselamatan yang sebaiknya. Jadi di sini kita lihat gambar yang pertama di sebelah kiri itu menunjukkan seorang lelaki yang sedang memotong kayu balak di hutan. Untuk apa? Untuk mendapatkan kayu lah. Kayu tersebut kemudiannya diukir. Dan ukirannya sangatlah cantik dan indah. Dan akhir sekali di situ gambar yang ketiga di sebelah kiri itu, hasil kayu tersebut boleh dijadikan sebagai perabot, iaitu kita dapat lihat hasil produknya iaitu menjadi perabot kerusi kayu ataupun meja kayu. Dan kita lihat gambar di sebelah kanan itu menunjukkan seorang lelaki yang sedang memanaskan besi. Dan kita dapat lihat gambar yang di bawah itu proses menempa besi tersebut untuk dibentukkanlah menjadi bentuk yang dikehendaki. Perkara ini sangatlah sukar dan memerlukan kudrat ataupun tenaga yang lebih untuk menghasilkan sesuatu produk besi. Dan gambar yang terakhir di situ menunjukkan seorang lelaki yang sedang memotong besi menggunakan mesin. Perkara inilah yang sangat membahayakan kepada mereka. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami kerjaya bagi tukang kayu dan tukang besi ini dengan sebaiknya. Baiklah murid-murid, mari kita membaca teks petikan sastera yang bertajuk Tukang Kayu dan Tukang Besi dengan sebutan dan intonasi yang betul. Kemudian, cam nilai murni yang terdapat dalam perenggan ini.
Baiklah murid-murid, sekarang kita mahu bersama-sama untuk membaca teks petikan sastera ini dengan sebutan dan intonasi yang betul. Selepas murid-murid membacanya, kita perlu bersama-sama untuk mengecam ataupun mengenal pasti nilai murni yang terkandung dalam perenggan cerita ini. Oleh itu, mari kita sama-sama membacanya ya. Izuni sangat gemar membaca karya sastera seperti cerita rakyat dan puisi. Bagi Izuni, karya sastera dapat berfungsi sebagai bahan hiburan dan bahan pendidikan yang berkesan. Karya sastera yang bermutu dapat membentuk peribadi dan meningkatkan daya intelek seseorang. Nilai, mesej dan pengajaran yang terkandung dalam karya sastera memberikan kesan kepada minda dan jiwa para pembaca. Pada suatu pagi, Izuni membaca cerita rakyat yang bertajuk Tukang Kayu dan Tukang Besi. Di sebuah pekan kecil, tinggallah seorang tukang kayu dan seorang tukang besi yang rajin bekerja. Tukang kayu sangat mahir bertukang kayu, manakala tukang besi sangat mahir bertukang besi. Kedua-duanya mampu menghasilkan pelbagai barangan hiasan dan senjata yang amat elok buatannya. Namun begitu, perniagaan mereka tidak begitu maju. Tukang kayu dan tukang besi berasa amat susah hati. Tidak jauh dari tempat tinggal mereka, ada seorang kaya yang baik hati. Orang kaya berasa simpati akan nasib malang yang menimpa tukang kayu dan tukang besi. Beliau bercadang untuk membantu mereka. Baiklah murid-murid, berdasarkan teks cerita rakyat yang bertajuk Tukang Kayu dan Tukang Besi ini, dalam perenggan ini ada dua nilai, iaitu yang pertama, murid-murid dapat lihat dalam kotak yang bentuknya anak panah itu, yang berwarna oranye itu, iaitu bekerja keras. Jadi di sini kita dapat fahami bahawa kedua-dua orang ini, iaitu wataknya tukang kayu dan tukang besi ini, seorang yang sangatlah bekerja keras ataupun rajin berusaha. Dan yang kedua nilainya iaitu membantu, iaitu orang kaya yang sangat membantu. Kedua-dua orang inilah diharapkan murid-murid dapatlah memahami teks petikan cerita ini dengan sebaiknya. Baiklah murid-murid, sekarang kita sambung bagi perenggan yang seterusnya, iaitu mari ikut cikgu sama-sama untuk membacanya. Pada suatu hari, orang kaya datang berjumpa dengan tukang kayu dan tukang besi. Orang kaya pun memberikan buah fikirannya. Ramai orang yang tidak tahu tentang hasil kerja kamu. Kedai kamu agak tersorok daripada pandangan orang yang lalu lalang. Saya rasa kamu perlu berpindah ke tempat yang lain, ujar orang kaya. Tukang kayu dan tukang besi kelihatan muram. Mereka tidak mempunyai tempat lain untuk berniaga. Beginilah, kamu boleh menumpang di kedai saya, kata orang kaya lagi. Tukang kayu dan tukang besi pun bersetuju. Selepas beberapa bulan, perniagaan tukang kayu dan tukang besi semakin maju. Saban hari, ramai orang datang untuk membeli barang yang dijual oleh mereka. Tukang kayu dan tukang besi berasa sungguh gembira. Mereka mengucapkan terima kasih kepada orang kaya kerana telah membantu mereka. Baiklah murid-murid, kita sudah pun selesai membaca bagi keseluruhan perenggan dalam teks cerita inilah. Dan di sini dapatlah kita kenal pasti ada dua nilai, iaitu nilai murninya menerima pandangan.
Di sini dapatlah kita fahami bahawa kedua-dua orang ini iaitu tukang kayu dan tukang besi ini menerima pandangan iaitu untuk berpindah ke tempat yang baharu. Pandangan ini daripada siapa? Bagus, daripada orang kaya. Dan akhir sekali di situ nilainya mengucapkan terima kasih. Mereka ini iaitu tukang kayu dan tukang besi mengucapkan terima kasih kepada orang kaya yang telah apa? Membantu perniagaannya ini. Diharapkan semua murid dapatlah memahami teks petikan cerita sastera ini dengan sebaiknya. Seterusnya, mari kita mencatat maklumat tersurat dan tersirat berdasarkan kisah sastera iaitu tukang kayu dan tukang besi dalam bentuk peta pelbagai alir. Baiklah murid-murid, setelah kita membaca teks petikan sastera tadi, kita mahu memindahkan maklumat tersurat iaitu maklumat yang mengandungi nilai murni tadi. Ada 4 kan? Betul. Jadi di sini dapatlah kita pindahkan maklumat tersebut dalam bentuk peta pelbagai alir bagi menjelaskan nilai murni tersebut. Jangan risau, Cikgu Afan sudah pun membantu murid-murid untuk menjelaskan maklumat tersurat tersebut. Jadi di sini kita sama-sama memerhatikan dan juga menjelaskan maklumat tersurat tersebut ya. Yang pertama di situ iaitu dalam kotak yang berwarna biru kehijauan itulah seperti warna lambang Petronas ya. Jadi di sini kita lihat kotak yang pertama di situ, kita mestilah bekerja keras dalam setiap bidang pekerjaan yang diceburi. Kata kuncinya di sini ialah bekerja keras. Oleh itu, maklumat ini merupakan maklumat tersurat. Apakah maklumat tersiratnya? Jadi di sini kita lihat pergerakan anak panah itu bergerak ke arah kanan. Bagus. Jadi di sini kita lihat maklumat tersiratnya yang pertama dalam kotak yang berwarna merah jambu. Yang pertama di atas itu iaitu untuk apa? Dapat menghasilkan produk yang berkualiti. Betul kan? Sebabnya hasil produk barangan besi tadilah sangatlah bagus buatannya. Seterusnya kita lihat maklumat tersurat yang kedua iaitu kita sewajarnya membantu orang lain yang kesusahan. Jadi di sini kata kuncinya iaitu membantu orang lain. Bagus. Oleh itu, kita perlu mahu menjelaskan maklumat tersebut, maklumat tersurat. Jadi, kita lihat maklumat tersiratnya iaitu bagi memajukan perniagaannya. Bagus. Jadi di sini tujuan untuk kita membantu orang lain dalam kesusahan ialah untuk apa? Memajukan perniagaannya. Mestilah ada sebab ataupun penggunaan kata hubung keterangan iaitu bagi ataupun kerana, demi, untuk, agar kan. Cikgu Afan sudah ajar sebelum ni penggunaan kata hubung keterangan untuk menjelaskan maklumat tersurat bagi mendapatkan maklumat tersirat. Seterusnya kita lihat maklumat yang ketiga di situ. Kita perlulah menerima pandangan orang lain dengan mencuba strategi pemasaran yang baharu. Jadi di sini kita lihat dalam maklumat yang ketiga ini kata kuncinya menerima pandangan. Itu merupakan maklumat tersurat. Mengapakah kita perlu menerima pandangan orang lain? Mestilah ada sebabnya, ada penjelasan. Oleh itu, kata hubung keterangannya yang sesuai, murid-murid boleh pilihlah. Nak letak kerana boleh, bagi pun boleh, untuk pun boleh, kan? Jadi alasannya, lihat pergerakan anak panah itu bergerak ke arah kanan. Apa dia? Ya, meningkatkan hasil jualan. Itulah tujuannya untuk kita menerima pandangan orang lain. Janganlah kita berlagak sombong. Apabila seseorang itu memberikan pandangan ataupun idea, kita mestilah menerima pandangan tersebut dengan hati yang terbuka. Ada hikmah di sebalik kita menerima pandangan orang lain secara positif. Seterusnya kita lihat maklumat tersurat
yang terakhir di situ. Bagus. Oleh itu kita lihat, kita hendaklah mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah membantu kejayaan kita. Ya, kata kuncinya mengucapkan terima kasih. Oleh itu, apakah alasannya mengapakah kita perlu mengucapkan terima kasih? Jadi di sini kita lihat pergerakan anak panah itu bergerak ke arah kanan. Untuk apa? Mesti ada kata hubung keterangan. Untuk apa? Agar dapat menghargai jasa mereka. Murid-murid bolehlah pilih kata hubung keterangan lah. Seperti yang cikgu jelaskan tadi kan. Kerana boleh, bagi boleh, demi boleh, untuk boleh, agar boleh, supaya pun boleh. Betul tak? Ya. Jadi di sini kita perlulah mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah membantu kejayaan kita supaya dapat menghargai jasa mereka ataupun agar dapat menghargai jasa mereka ataupun kerana dapat menghargai jasa mereka. Mesti adalah penjelasannya. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami maklumat tersurat dan tersirat berdasarkan petikan sastra yang bertajuk Tukang Kayu dan Tukang Besi ini dengan sebaiknya. Kini, tiba masanya mari kita menulis sebuah ulasan mengenai kisah tukang kayu dan tukang besi dalam bentuk perenggan. Tuliskannya dalam buku penulisan. Baiklah murid-murid, untuk tugasan kali ini iaitu dalam slide aktiviti ketiga ini, murid perlu menulis sebuah ulasan. Ya, Cikgu Afan sudah pun membantu murid-murid untuk menulis ulasan dengan bentuk format yang seperti inilah yang murid dapat lihat. Jangan risau, semuanya Cikgu Afan sudah pun membantu murid-murid mencari maklumat tersurat dan tersirat yang seperti kita bincangkan tadilah kan. Dalam bentuk peta pelbagai alir. Jadi di sini sebelum kita memulakan penulisan ulasan, marilah kita sama-sama meneliti maklumat yang terdapat di sini. Jadi di sini kita lihat P1 merujuk kepada perenggan yang pertama. Perenggan 1 lah kan, iaitu pendahuluan. Pendahuluannya Cikgu Afan sudah sediakan, murid perlu salinlah saja. Sekiranya murid-murid ada idea lain, boleh, tiada masalah, murid boleh menulisnya. Jadi di sini kita sama-sama membacanya lah ya. Petikan ini mengenai nilai-nilai murni yang terdapat dalam kisah tukang kayu dan tukang besi yang menjadi panduan kepada kita semua. Jadi di sini dapatlah kita jelaskan bahawa maklumat yang kita mahu menulis dalam ulasan ini mengenai nilai-nilai murni. Kan? Sebab kita fokus tentang nilai-nilai murni. Seterusnya kita lihat perenggan yang kedua P2 itu merujuk maklumatnya iaitu idea tersurat dan juga idea tersirat. Cikgu Afan sudah pun membantu murid-murid. Iaitu kita lihat antara nilai yang terdapat dalam kisah ini ialah kita mestilah bekerja keras dalam setiap pekerjaan yang diceburi supaya ... murid nak dapatkan maklumat tersirat iaitu supaya apa kan? Dapat di mana? Ya, bagus. Dapat dalam slide aktiviti kedua tadi yang Cikgu Afan sudah pun jelaskan kepada murid dalam bentuk peta pelbagai alir tadilah kan. Murid pindahkanlah maklumat tersirat yang terdapat dalam kotak yang berwarna merah jambu tadi itu kan. Letakkanlah di sini maklumat tersiratnya. Kemudian kita lihat lagi di situ. Selain itu, ini kita dah masuk maklumat tersurat yang keberapa? Bagus, maklumat tersurat yang kedua iaitu apa? Membantu apa? Rujuk semula dalam slide aktiviti 2 tadi. Agar apa? Mesti ada penjelasan maklumat tersurat tersebut. Jadi sini agar apa? Yang tempat kosong itu merupakan maklumat tersirat. Untuk menjelaskannya, murid perlu merujuk semula dalam slide aktiviti kedua tadi. Murid perlulah siapkanlah perenggan ini, perenggan yang kedua ini dengan merujuk slide aktiviti 2 tadi ya. Dan kita lihat P3 iaitu
perenggan yang ketiga sebagai penutup. Ingat ya, dalam ulasan mestilah ada penutup. Jangan lupa ya murid-murid. Penutup di sini Cikgu Afan sudah pun sediakan. Sekiranya murid-murid ada idea yang lain, boleh. Asalkannya tidak menyimpang jauh daripada kisah sastra ini. Jadinya kita baca di situ. Kesimpulannya, kita perlu mencontohi sikap mereka ini untuk mencapai kejayaan hidup tanpa putus asa. Pun boleh. Apa-apa sahaja yang sesuai, cikgu boleh terima. Yang logik dan yang positif. Selari dalam kisah tukang kayu dan tukang besi ini. Diharapkan murid-murid dapatlah menyiapkan tugasan ini dengan sebaiknya. Selamat berjaya ya murid-murid. Semoga kita bertemu lagi dalam pembelajaran dan pemudahcaraan pada hari yang lain. Sekian, terima kasih.